Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengangkat kedua tangan ketika melafaz takbiratul ihram. Tentu ah? Betul? Betul ke tak betul? Betul tak? Ha? Betul tak? An Abi Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibai. Rawal Bukhari. Daripada Abu Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya separas kedua bahunya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil tentang sunat mengangkat kedua tangannya separas dengan bahunya, di hujung jarinya separas telinga semasa melafazkan takbiratul ihram. Sunat juga mengangkat kedua tangan ketika rokok dan ketika bangkit daripada rokok, dan juga ketika bangkit daripada tahiyat awal. Baik, di antara perkara yang sunat dalam semayang, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan macam tu, sunat, bukan wajib. Baik, kalau tak mau angkat tangan pun tak apa, masuk-masuk pegang tu, Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah. Tetapi sunat angkat tangan, sunat tu dia panggil sunat hayat. Ada sunat tu panggil sunat hayat, angkat tangan ni. Cuma kalau nak bagi dapat pahala, mestilah angkat tangan seperti mana yang diajar oleh Nabi. Kalau tidak, angkat saja. Kadang angkat itu, Allahu Akbar, itu. Angkat gitu saja, tak dapat pahala, tak dapat sunat. Semayang sah lah sebab dia sunat. Angkat tangan berbetulan dengan bau. Ada, angkat tangan berbetulan dengan bau. Jari ni bawah cuping telinga, angkat, bagi berasa, angkat. Cuma ada pendapat ulama mengatakan perempuan angkat begitu, tak buka ketiak, gitu. Dan ada juga pendapat yang mengatakan laki-laki dengan perempuan sama. Ada, laki-laki dengan perempuan sama. Jadi maknanya angkat, buka ketiak lah macam tu. Angkat sama saja. Jadi angkat mesti gitu. Kalau angkat sikit itu saja, yang tu tak dapat pahala apa-apa. Ada satu. Angkat tangan dalam sembahyang ni ada 3 tempat. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, angkat tangan ketika nak rokok. Yang ketiga, angkat tangan ketika selepas daripada baca tahiyat awal. Bangkit daripada tahiyat awal, angkat tangan. Ada? Itu. 3 yang lain tak payah. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan ketika rokok, angkat tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal. 3 tu saja, yang lain-lain tak ada arah. Ada lagi yang lain daripada tu? Tak ada kan? Lain-lain tak ada? Ada? Kok saya terlupa sebut? Angkat tangan takbiratul ihram, angkat tangan ketika nak rokok, angkat tangan ketika bangkit daripada baca tahiyat awal. Yang lain-lain tak payah. Tak payah orang panggil. Itu sunat. Dia nama dia sunat hayat. Tu tak apalah. Ada siapa nak tanya hak ni kok tak faham? Tak faham boleh angkat tangan tanya. Sesuka. Ya. Bangun daripada rokok, sami Allah liman hamidah. Itulah tinggal satu. Saya rasa tinggal satu. Ada. Pagi. 4. Bangkit takbiratul ihram ketika rokok, bangun daripada rokok, dan ketika bangkit daripada orang panggil tahiyat awal. 4 bukan 3 4. Sebab tu saya nak tanya tadi.
Terima kasih. Nah, ada lagi nak tanya? Yang itu. Jadi ingat nak angkat betul lah. Jangan keliru pula. Letak tangan bawah cuping telinga begini, angkat tangan begini untuk takbiratul ihram. Sujud bukan macam tu. Sujud berbetulan dengan bau macam ni. Dia sama dengan bau macam ni. Faham? Takbiratul ihram atas bau. Bila ketika sujud, tangan sama dengan bau. Sama dengan bau. Itu. Masa letak tu. Seletak. Kadang-kadang dia faham macam sujud, dia buah telinga juga. Kan? Yang tu untuk takbiratul ihram. Untuk ketika turun rokok, bangkit daripada rokok dan bangkit daripada tahiyat awal. Angkat tangan. Semua sama saja angkat. Kalau bangkit sikit-sikit saja, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tu tak dapat pahala. Betul tak buat? Duk mayang lama-lama pergi akhirat esok tengok dah ingat ada pahala tak ada pahala. Buat tak betul. Tak? Buat tak betul. Buat baik kemas. Tahu kalau kita betul-betul ni tahu. Kalau kita betul-betul angkat betul berasa ni. Nak dia berasa. Ni kalau kita takbir tak berasa apa. Kalau betul-betul semayang ni dia berasa. Sama juga ketika kita rokok. Rokok tak kaki belakang ni kena tegak. Ada. Kita akan berasa urat bawah lutut ni akan berasa. Tapi kita ni bila rokok lutut duduk lagu tu. Dia tak macam tu, duduk macam tu. Tu. Oleh kerana kita tak biasa duk buat lagu tu, bila lama-lama dia nak perbetul, dia jadi sakit lah urat. Urat apa begitu bawah lutut tu. Faham? Itu. Jadi betul kan? Ketika kita nak rokok, tangan pegang kepala lutut. Bukan paha. Pegang kepala lutut ni, kepala lutut cekup macam tu. Tutup kepala lutut tu. Tekan kepala lutut. Ada kata pegang gitu. Ataupun tutup kepala lutut tu, tekan kepala lutut tu. Faham? Nah itu. Yang tu rokok. Yang kita belajar ni, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu sunat juga. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah summa wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra, rawahu Muslim. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahawa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika baginda memulakan semayang sambil bertakbir dengan takbiratul ihram, kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Baik. Takbir Allahu akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tak begitu. Jadi kitab-kitab fiqh sebut letak tangan ni sama-sama Allahu akbar. Ada sama. Maknanya bila tangan kita selesai, takbir pun selesai. Allahu akbar. Macam tu. Yang tu yang elok lah, yang sunat. Kalau nak buat Allahu akbar, itu. Kalau sekali tak sama pun tengah dia Allahu akbar, tak sama. Ataupun orang panggil tangan tak sampai lagi, akbar sebut habis dah. Yang paling cantik Allahu akbar. Nada. Itu. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Tangan kanan pegang tangan kiri. Tu dia. Pegang tangan kiri, tangan kanan. Tangan pula letak atas pada pusat bawah dada. Bukan atas pusat, atas pada pusat. Yang ni pun berbagai pendapat ulama, tapi kita guna hak kita duk pegang ulama-ulama Syafi'iyah, kita katalah atas pada pusat bawah dada. Ada mazhab bawah pusat. Depa semayang pegang bawah pusat. Ada mazhab atas dada. Yang tuan-tuan terkejut tengok ada orang kawan-kawan kita semayang pegang macam tu. Dia atas dada. Ada mazhab tak ada, kian terus, lepas terus. Tu Maliki nama dia. Dia lepas terus.
Kalau kita pergi ke Mekah, kita jumpa sembahyang lagu tu. Perempuan tak tahu lah, tak nampak. Mungkin nampak kan. Dia pakai tudung pendek, nampak lah. Allahu Akbar, dia lepas terus, dia tak qiyam. Ada 4. Pun ada kata yang lepas tu orang berpegang pada mazhab Maliki, dan anak-anak murid dia tengok waktu tu imam dia takbir Allahu Akbar, dia tak pegang tangan begitu. Jadi orang pun pakai ikut dia. Padahal masa tu dia sakit tangan, tak boleh qiyam. Oleh kerana imam mazhab dia masa tu semayang, dia lepas begitu, nak murid ikut terus sampai kelar. Ada. Itu. Jadi kitanya atas pada pusat, bawah dada, pegang pergelangan tangan. Pegang pergelangan tangan. Biasa tengok ada orang semayang macam tu. Dia sengit kiri. Ada kan? Setengah dia sengit kiri. Ada yang pegang tu. Yang betulnya gini. Ada yang sengit. Sengit ni dia ada pendapat juga. Dia suruh sengit kiri. Itu pendapat Imam Ghazali. Setengah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dia sengit ke kiri. Nak pegang macam tu. Sebab hati kita belah kiri. Jadi oleh kerana hati lalai, dia pegang hati supaya jangan lalai. Jenis lalai pegang pun lalai juga. Ada. Sebab tu ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, dia sengit gitu. Ada. Dia sengit itu. Ini hati belah kiri. Bukan buat saja-saja. Sebab tu kalau buat apa pun, kalau mengaji tak apa. Pasal apa bila meratib? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal apa nak kena goyang kepala? Agak-agak pasal apa? Hak lain tak? Subhanallah, alhamdulillah, ada. Itu alhamdulillah. Bila tahlil saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Pasal apa agak-agak? Nak kena goyang. Ada goyang tu. Ni kipas angin. Yang itu kepala. Jadi ada juga ulama tasawuf, ni tasawuf lah, ulama tasawuf. Dia yang cara betulnya dia gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hak tu hak ulama tasawuf aja. Tekan hati kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tekan ni hati kiri. Ni dia pun tak mengaji, nak tekan beratur. Nah, itu. Ada. Dia ulama-ulama tasawuf ni dia tekan hati kiri lah. Sebab memang hati kita duduk belah kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu perbuatan lah disuruh. Yang pentingnya kita berzikir macam mana pun tak apa. Nada. Cuma bila kita belajar kita tahu. Nada. Kita tahu. Sebab apa? Orang semayang dia sengit tangan gini. Dia sengit begini. Ini orang-orang sufi, orang tasawuf. Kenapa hati dia belah kiri, dia pegang hati. Tapi kadang nampak huduh orang noh. Jadi gitu. Ada nampak huduh. Itu. Tak apalah, kita tak salahkan dia lah bila dia belajar. Tapi yang disuruhnya kita lah bawah, pusat, atas dada. Pegang macam tu. Dulu dia ajak macam tu dua tak? Dua dia pegang itu. Yang ni ada orang-orang dulu buat, tapi saya pun tak jumpa dalam kitab-kitab pasal apa pegang dua atas ni. Dulu kan. Bisa dengar lah. Tapi dalam kitab saya tak jumpa lah suruh pegang gitu. Yang dalam kitabnya dia sebut pegang pergelangan tangan kiri. Nada. Pegang pergelangan tangan kiri. Pergelangan tangan. Bukan pegang lengan. Adanya ni. Allah Akbar. Ni demam. Ada. Bukan macam tu. Ada tu. Tepuk penyegan, orang penyegam kan tu kan. Ada pegang tu. Allahu Akbar. Itu. Tapi anak-anak kita tu, saya tengok budak-budak pun ada dia takbir ihram gitu. Jangan ajak tau. Kita kena tengok. Esok dia lekat tabiat tu dia bila pun Allahu Akbar. Pegang gitu. Ada orang yang tabiat daripada muda sampai ketua. Dia pegang gitu. Sebab semayang ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak perbetul dia, kita tak sedar benda kita buat tu salah. Kadang-kadang ustaz, mungkin saya sendiri, sebab kita terbiasa begitu. Macam kaki kan, kaki ni bagi perempuan dia kena rapat agak selesa, jangan rapat sangat sampai terbalik. Ada rapat selesa.
Ada rapat kan sampai nak terbalik. Itu. Bagi laki-laki dia kena renggang. Bukan kangkang, renggang. Tapi dia kangkang. Duk gitu. Itu. Dia suruh renggang kadas jengkal. Ada. Renggang kadas jengkal. Ada. Jengkal. Maksudnya macam tu je lah. Kadang-kadang kita teralik tu. Kita teralik, kita terapat. Biasa orang kata ustaz, kaki ustaz tu rapat sangat. Tu ya. Itu kawan-kawan lah tegur saya rapat sangat semua. Bukan kita tak tahu, kita kena renggang. Renggang. Orang lelaki renggang. Kadang-kadang kita terapat. Tak cukup pun. Sejengkal elok. Gitu. Semayang ni tahu, kalau kita ikut dia cantik. Rupa semayang tu cantik. Yalah kalau perempuan terus rapat, laki-laki renggang. Sesuai lah. Cuba kalau laki-laki perempuan semayang renggang tu. Itu. Dia ni apa dia? Pemain gusti ya. Tak sesuai. Itu. Sama juga sujud. Sujud laki-laki buka ketiak. Ketiak tu kena buka laki-laki sujud. Jangan macam tu. Itu. Buka ketiak. Buka ketiak pun tengoklah. Kawan sebelah duk bagi siku hang tu apa semua. Tapi kalau buka lah sikit. Ada. Bila kita main sunat seorang ke apa semua, ketiak tu buka. Tangan sama dengan bau. Tangan sama ketiak buka. Bagi perempuan tutup. Ada. Tutup. Tu orang tanya pasal apa orang perempuan tutup, orang lelaki buka. Terus saya tanya, buat sudah. Dia betul pasal ketiak orang lelaki wangi ikut dia buka. Itu saja orang cerita. Ada apa semua. Tapi sesuai. Nampak tak? Sesuai. Sama agak sujud. Sujud. Kaki orang perempuan ni rapat. Lelaki renggang. Renggang jangan kangkang. Kadang-kadang kita tengok sampai satu hasta dia punya kangkang kaki. Tak lawa lah. Dan kalau ikut hukum fiqh ni dia lawa dengan soft dia sama. Kita bayangkan qiyam. Kalau semua di masjid begitu. Sama, soft sama aja. Itu. Elok. Katakan kita mengaji, kita jumpa satu pendapat mengatakan begitu, dia semayang begitu. Ada. Kita belajar memang ada begitu. Kita belajar. Kebanyakan di masjid kita semua pegang begini. Tiba-tiba kita begitu. Jadi uduh lah. Tak apalah, kita pun ikut orang sama. Orang panggil pegang. Mazhab ni tahu, dia kena saling hormat menghormati benda-benda ni. Baru dia tak bergaduh. Boleh elok. Boleh elok. Contohnya kalau kita pergi Saudi, banyak kita ikut Saudi. Mereka tak baca kunut, kita tak baca. Sebab kita pun tahu tak ada masalah apa. Mereka tak ada duduk tawaruk, tak ada kan? Tak duduk tahiyat akhir tu. Semua duduk macam tahiyat awal. Kita pun duduk macam tu. Ada? Kalau kita pergi duduk macam kita pula, pakai duduk tariba orang, kita pula jadi huduh nampak apa semua. Kali-kali kita begitu apa semua. Dia ra'i ni bagus. Macam kunut. Saya tadi kunut lah. Bila kita pergi tempat yang baca kunut, kita baca. Ada? Kita baca. Walaupun kita belajar, kunut subuh tu tak ada. Ada. Sebab tuan-tuan sekalian, setengah pendapat mengatakan kunut subuh ada. Setengah pendapat mengatakan kunut subuh itu tak ada. Ada. Kunut subuh tak ada. Jadi kita mudah kita baca kunut subuh. Ada. Siapa yang baca kunut subuh? Kunut subuh itu kunut nazilah nama dia. Hari ini kalau kita baca kunut subuh pun sama ada kunut subuh tu sunat ke ataupun tunggu kunut nazilah pun nak baca, memang patut baca pun zaman sekarang. Macam-macam malapetaka yang sedang umat Islam hadapi, sedang negara-negara Islam hadapi, kita baca. Tak ada masalah. Tahlil sama. Kalau pendapat kita kata tak ada tahlil ni, tak payah buat lah. Tak usah baca lah. Tapi kalau orang buat tahlil, kita baca pi lah awaknya. Cuma soalnya buat tahlil ni tuan-tuan sekalian, sampai atau tak sampai pada orang mati, yang tu khilaf. Tengah ulama kata sampai. Sebab Nabi SAW lalu di atas kubur orang mati, Nabi nampak orang dalam kubur tu sedang diazab. Kan? Nabi ni dia ada mukjizat. Nabi nampak orang dalam kubur tu sedang diazab. Nabi suruh sahabat pergi repok dahan kayu, pergi pacak kat situ. Sahabat pun repok dahan kayu pacak. Dulu kubur tak ada batu nisan. Nabi je tahu kubur. Ada. Sahabat pun Nabi suruh pacak, dia tak banyak cakap, dia pun pacak lah kat situ. Pada pacak.
Kita tanya pasal apa Rasulullah suruh buat. Pergi depan Rasulullah tanya, kamu tahu tak pasal apa aku suruh cucuk dahan kayu tadi? Sahabat kata, saya pun tak tahu, Rasulullah suruh buat, saya buat lah. Rasulullah kata, dalam tadi tentu kubur, kata Rasulullah. Orang dalam kubur tu sedang diazab. 2 kubur ada kat situ. Satu diazab pasal apa dia ni, dia suka pelaga orang. Jenis talam 2 muka, pi cakap belah sana lagu ni, cakap belah sini lagu ni, lama-lama jadi gaduh. Dia suka kisah pelaga orang bagi orang jadi gaduh. Dia kena azab teruk. Ada orang yang cara lagu tu. Macam syaitan satu hari, syaitan ni dia tak suka tengok laki bini ni baik, tak suka. Depa ni baik sangat. Baik sangat. Sayang menyayang lah, baik sungguh. Lepas tu syaitan ni fikir macam mana nak bagi 2 laki bini ni bercerai. Syaitan ni berlakon sebagai orang tua, pakai jubah, pakai serban janggut panjang, dia akan boleh menjelma. Pi jumpa bini dia. Bini ni duk angat Tok Syekh alim mana main jumpa dia. Rupanya syaitan. Dia pi, dia kata, kamu nak tak bagi suami kamu sayang pada kamu? Bini mana tak mak, memang dia nak suruh. Orang perempuan pula tamak dah sayang, nak suruh sayang lagi. Tu kerana tak ada kerja apa tanya, abang sayang tak kat saya? Pada sayang tak, kadang laki pun meluat, abang semua nak tanya sayang tak sayang. Nah semua. Gitu. Orang panggil. Jadi syaitan ni pi tanya dia, kamu nak tak bagi suami kamu sayang pada kamu? Mau lah dia kata. Kalau mau, hang ambil janggut dia 2-3 lai buat main kat aku nak jampi. Kata syaitan. Lepas pada tu kata bini dia, macam mana nak cabut janggut suami saya? Tentu dia marah. Cabut janggut kan lebay kalau lelaki ni pun ada janggut. Dia kata, syaitan kata, tak apa hang ambil pisau, kerat 2-3. Dulu kan dia gunting, kerat 2-3 lai tu dah main kat aku. Lepas tu nak ambil macam mana, dia tunggu dia tidur hang kerat lah. Ada. Si bini ni betul lah nak bagi lelaki dia. Dia tunggu lelaki dia tidur, nak kerat janggut. Tapi syaitan pula pergi jumpa lelaki, pergi habaq lagu lain pula. Dia kata kat lelaki dia, hang ingat bini hang sayang kat hang tak? Sayang tak, dia kata. Bini hang tu cari peluang je nak sembelih hang. Hang tidur tu kena berhati-hati. Kut bini hang sembelih hang. Lamanya si suami ni tak percaya. Satu hari dia cuba buat tidur. Si bini duk tengok laki bila nak tidur. Tu cerita dia. Bila laki buat tidur, bini duk ingat tidur sungguh, dia ambil pisau di dapur nak pergi kerat janggut. Janggut kan dekat dengan tengkok. Ada. Kerat janggut. Kata dengan laki dia, betul sungguh dah. Orang tua tu mihabak. Kata hang ni memang tunggu masa nak sembelih aku je. Bini kata tak, memang nak sembelih aku semua. Cerai. Tu nama dia, nama dalam bahasa Arab, pelaga orang bagi orang pelai. Faham? Tu contohlah. Lain-lain pun pergi habak lagu Nuh, agak lagu ni pelai. Itu dalam bahasa tu. Diazab dalam kubur. Yang satu lagi kubur, kata Nabi, orang laki-laki dia kena azab kubur pasal kencing. Pasal kencing. Kencing je, pasal kencing je. Tu ramai orang laki-laki masuk neraka pasal kencing. Sebab kencing orang laki-laki yang kecil, orang perempuan tak sama. Orang laki-laki dia tak sejak. Dia ambil wuduk lama dah, apa mai mandi apa semua, bila rokok dia keluar. Dia sembahyang terus ya. Gitu. Kadang kencing pun bukan basuh. Kadang-kadang balik umrah, kadang tu balik haji. Turun dari airport tu, berserbu pergi bilik ayak. Pergi kangkang biri tang tu, pok haji meneru. Kok lah nak masuk jamban tu, betul-betul tak pakai ramai. Dia boleh nak kencing diri ni, bukanlah tak boleh, bukanlah tapi haram apa semua. Tapi masuklah dalam. Ni ada yang nak pergi tempat tu apa? Tak basuh pula tu. Pakai jentik ya. Tu jentik. Dia apa semua. Dia bukan tu, dia kena seksa dalam neraka, dalam kubur kena seksa. Satu pasal
pelaga orang tadi. Yang kedua, pasal tak jaga kencing. Sebab kencing ni, bila kencing, baik laki-laki perempuan, wajib basuh. Wajib basuh. Tak kira teman. Sebab badan kita ni tak boleh lomok najis, tak boleh. Haram. Tahu, saja-saja nak lomok najis tak boleh. Haram. Ada kata dah bukan puas lagi saya dah tak boleh kena najis badan kita. Dia kena bersih sentiasa. So anak semayang tak apa, tak kita semayang, tak kita pakai selamat lain sampai dia tak boleh najis. Sebab tu dulu-dulu ada satu ilmu kebai tu. Kita bisa dengar tak? Orang tu dah sebut kepala tik tu. Silat kepala tik hang. Ada orang dah sebut, kotak lah sikit sebut benda-benda gini kan, tapi tak apalah nak sebut contoh. Sebab orang dulu ada ilmu kebai, dia tenyih taik tubuh dia. Nak pergi kebai, taik yang mula tenyih tu, kepala taik tu, pakai kelar orang dah sebut. Dan semua. Dia tenyih najis kat tubuh dia. Ada. Tubuh kita tak boleh kena najis. Sebab tu kita kena basuh. Sebab tu saya nak sebutnya dua kubur ni diazab. Sebab tu Nabi suruh cucuk dahan kayu. Rasulullah kata, kamu tahu tak pasal saya cucuk dahan kayu ni? Selagi mana kayu ni duk segar, hijau elok, kayu ni berzikir, akan ringan azab dalam kubur. Dua kubur ni. Ulama-ulama kita dengar hadis ni, dia kata kalau kayu berzikir pun sampai, orang dengan kayu ni mana tinggi? Tentulah orang lebih tinggi daripada kayu. Maknanya kalau orang berzikir sampai. Lepas tu kita buat tahlil. Ingat tak? Setengah kata mati ni habis dah. Kecuali 3 perkara. Hak Nabi sebut. Sedekah jariah. Kalau dia dah buat. Tak? Sedekah jariah tu wakaf lah. Sebab tu kita kena buat wakaf-wakaf ni. Sedekah ada 2. Kalau kita bagi nasi lemak sebukuh tak panggil sedekah jariah kan tu. Sedekah je lah. Nah tu sedekah jariah kan nasi lemak. Kari pak, mi goreng ya. Tu sedekah makan habis lah. Jariah ni makna sedekah yang lepas pada mati dia ada lagi. Orang tua lu wakaf tanah kubur, wakaf masjid, wakaf selagi mana dia ada dia mengalir. Jari ni mengalir. Yang keduanya ilmu yang bagi manfaat. Yang memang ilmu bagi manfaat. Kita mati nak buat kita beramal ilmu kita dapat pahala. Pengarang kitab yang karang kitab ratus-ratus tahun dia dah mati dah. Orang panggil orang baca kitab dia mengalir lagi pahala dia. Tak ada, ni pahala dia. Kita ajar orang sebab tu Syekh Abang dulu. Kita ni kalau reti ajar tajwid, ajar Quran rendah-rendah pun ajak. Jangan tunggu pandai. Tak ada. Cuma jangan ajak benda yang kita tak reti. Sudah. Kita tahu orang tahu dulu atas saya ni sakat mengkadang reti ajak. Orang nak mengaji. Jangan atas saya ni tak layak jadi ustaz. Dia lagu tu. Orang lagu tu. Kadang-kadang budak balik Mesir pun lagu tu. Saya ni tak layak. Kadang saya geram. Masa nak pergi Mesir kutip zakat merata, balik malah mengajak. Kalau dia meluat tu ramai lagu tu. Nak pergi Mesir, nak pergi jodoh, hantar surat sana, hantar kat korporat ni, hantar kat korporat ni minta tajaan. Nak pergi belajar ilmu agama. Balik di sini suruh mengajak, tak layak. Bang termuka sekali pun tak layak. Ada saya duk marah. Kadang-kadang jumpa kita lari. Nak jumpa ustaz, tolong ustaz umum kat masjid, kat surau. Saya nak pergi sambung belajar di Mesir, pejabat di Madinah. Madinah tak apalah, banyak tajar. Ada semua belajar di Jordan, semua belajar di mana apa semua. Orang pun bagilah zakat atas nama fi sabilillah gitu gini. Balik tak mau mengajar. Kau duduk macam orang lain je. Itu satu masalah bagi. Baik, bila kita mati, ilmu yang beri manfaat. Ajaklah apa-apa. Orang tua reti jawi, ajak jawi. Manfaat tu. Kita reti ajak Quran sikit-sikit ajak. Yang dia kata tak layak aku tak pandai, jangan ajak benda kita tak reti sesak orang. Kita ajak sakat mana kita reti. Ilmu ni pula orang tanya Sayyidina Ali boleh jawab. Apa kelebihan ilmu dengan harta? Banyak sebenarnya jawab. Dia jawab kelebihan ilmu dengan harta ni. Antaranya ilmu dengan harta bila bagi ke orang makin habis. Ilmu bila bagi ke orang makin bertambah. Ilmu makin ajar orang makin bertambah, makin ajar orang makin bertambah. Itu harta bila makin pakai makin bagi habis, dia akan habis. Harta makin bertambah. Banyak dia apa belah beza ilmu dengan harta.
Sebab tu lepas orang panggil ilmu dengan harta bila kita ada harta, Sayyidina Ali kata kamu kena jaga dia. Tapi kalau ada ilmu, kalau ada ilmu dia jaga kamu. Harta, bila kita ada harta, kita kena jaga harta, tak jaga hilang. Ilmu bila ada, ilmu jaga kita. Pada ilmu jaga kita. Tu dua. Banyak sekali jawab dan tu orang panggil Sayyidina Ali ni pintu ilmu. Bila sebut berpuluh-puluh beza ilmu dengan harta. Dulu saya ingat banyak, Allah lama tak ulang ingat dua lagi. Ilmu bila makin bagi makin bertambah. Harta bila bagi makin kurang. Ilmu bila kita ada ilmu dia jaga kita. Harta bila ada harta kita kena jaga dia. Itu Sayyidina Ali dia jawab, perlu cuba cari kata-kata Sayyidina Ali itu kelebihan ilmu harta. Dan bahkan lepas daripada mati pun ilmu ni bekalan kita lepas pada mati. Betul tuan-tuan sekalian, Tok Guru Pondok tengok, ya Allah, Tok Guru saya dulu sudah sampai tak nak saya ni ngajak sehari sekali pun saya rasa tak larat. Bila-bila lah saya hari-hari ngajak lah. Rumah saya hari-hari apa semua, kecuali hari Ahad kot. Aku dulu tak mengajak. Tok Guru dulu, Tok Guru kami dulu sampai mati mengajak. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, berpuluh kitab sehari mengajak. Kaya dia bapa pada mati. Anak murid, tuan-tuan pergilah ke mana pun, jumpalah di mana pun anak murid terjemah Zuhdi Pondok Lanai. Anak murid dia saja dalam negara ni. Bayangkan mati kaya-rayanya dia mengajak dapat pahala apa semua. Itu 3 ni saja. Baik, ada pendapat hak kata nak sebut tahlil tadi, dia kata tak ada lah 3 ni betul tak sampai lah. Jadi baca apalah tuan-tuan sekalian. Saya suka buat tahlil ni kerana dia jadi macam wirid tau. Sebab apa yang kita baca keluar Allah. Apa tambah pula kita ni pula tak banyak wirid-wirid dah. Kita baca apa? 3 kul, ayat kursi. Apa dia lagi? Hujung surah Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fis. Hujung surah Baqarah ni tuan-tuan sepatut kita kena baca hari-hari. Lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfir liman yasha wa yazlimu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul ma unzila ilaihi min rabbi. Sampai habis ni disuruh baca hari-hari. Tu jadi wirid kita. Tapi kalau ada tahlil-tahlil memang kita baca lah, tak kira lah sampai tak sampai pun. Tapi kalau anak memang sampai lah. Anak yang buat kebajikan, dalam hukum fiqh sebut, anak bila buat jahat tak sampai kat mak bapak. Tak sampai kat mak bapak. Sebab dengan syarat mak bapak didik dia. Anak bila buat baik sampai. Tengok pemurahnya Allah Ta'ala. Kecuali ada juga sebut ada ibu bapa dia azab sebab anak dia meratap dengan kematian dia. Dia kena azab. Meratap ni makna menjerit, meraung. Tuan-tuan jangan mayat tersiksa betul. Teriak tak apa. Nabi teriak. Jangan tak boleh teriak. Tu masalah orang tuan-tuan, jangan teriak. Jangan bagi keluar air mata walaupun setitik. Macam mana Nabi pun meleleh air mata. Hak tak pandai sedih ni tongkai kayu. Kalau tak manusia dia sedih. Teriak tak apa. Yang tak boleh meraung. Tak boleh. Meraung atau meratap. Meratap ni macam mana? Meratap ni dia cerita. Lepas dia perihai. Orang Melayu panggil perihai. Lepas pada matilah dia lah dah bawa aku pergi klinik. Tidak, lepas ni siapa lah nak bawa aku. Itu meratap nama dia. Haram. Ada. Itu meratap. Dia lah dah bagi duit kat aku bulan-bulan. Dia tak ada dah. Siapa nak bagi duit kat aku lepas pada ni. Itu nama meratap. Siapa lah tengok aku. Itu tak boleh. Haram dan dosa besar. Mayat tu diseksa. Sehingga bila malaikat pergi seksa orang mati pasal orang meratap dia, anak-anak dia meratap dia, dia kata, wahai malaikat, kenapa seksa saya? Kalaulah anak-anak saya tahu saya ni diseksa,
dengan sebab anak-anak saya meratak, nanti mereka tak meratak. Malaikat kata, kenapa kamu tak ajak waktu kamu hidup dulu? Salah dia pasal dia tak ajak. Nada. Teriak tak apa, meratak haram, dosa besar tak boleh. Tuan, kadang-kadang tau, kadang-kadang orang dengar lagu rock atas nama rock. Ada orang mengaji, orang dengar lagu atas nama nasyid, tapi nasyid tu meratak. Kawan dia mati, satu kumpulan nasyid, kawan dia mati, lalu digubahkan lagu untuk kawan tu. Haram tu, Imam Ghazali kata haram. Kita pula atas nama nasyid. Saya tak sedap suara saya, tidak saya nak menyanyi dah lah. Ada orang duk menyanyi lagu kau bagaikan kehilangan, kamu suka dicari ganti lah apa semua, baru kau pergi je apa semua, kami itu satu benda meratak dalam bentuk lagu. Bisa dengar lagu-lagu nasyid gitu atas nama nasyid pula tu, pada haram. Itu masalah kalau menasyid buat kerja agama tapi tak mengaji langsung, haram. Tuan-tuan sekalian, bila kawan mati, gubahkan lagu untuk kawan, lepas tu cerita pula perihal kami ni tu bila apa suka je kentalah sahabat sejati, sahabat setia untuk suka. Orang pun duk syok dengar lagu tu, syok dengar lagu tu, meratak dengan kematian kawan dia. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita pula bubuh atas nama nasyid pula. Baik dengar lagu rock. Nah tak? Faham? Nah itu. Cerita bab semayang tu pitang tu nak abang apa adik tu. Pagi. Tak apalah kan? Nah itu. Nak cerita tadi takbiratul ihram tadi, patah balik. Tak? Angkat tangan tu jangan lupa. Angkat tangan, berbetulan dengan bau. Terpulang sama ada laki perempuan dia nak buka begitu ke atau tak buka. Tak salah. Kalau perempuan pun begitu juga. Tak payahlah nak buat gitu kan. Dia buka, tak salah. Laki-laki perempuan sama, boleh. Tapi kalau ada kita belajar nak buat begitu pun untuk perempuan, boleh juga. Cuma sujud saja. Sujud berbeza. Berdiri berbeza. Kaki rapat dengan orang panggil sujud rapat semua. Dia jemput perempuan. Itu. Dan orang laki-laki waktu dia sujud kan, perut dia ni atas, perut dia atas, tak kena paha. Orang perempuan dia sujud, dia turun gitu sikit, dia kecut sikit. Orang lelaki dah, orang lelaki dia. Dan sujud pula orang lelaki dia kena jengoi sikit, tahu jengoi, tu jengoi. Tahu kau orang lelaki dia ke depan sikit sujud dia, pun nampak elok. Ni gitu je, ke depan sikit. Okey. Perut tu angkat. Tapi kalau perut borai kenalah juga kot. Ada. Panggil tu cerita. Sujud. Rokok sama, rokok sekira-kira kalau letak sekeping papan, belakang tu sama, papan tu dia boleh duduk atas belakang sekeping. Kira-kira begitu, boleh duduk sekeping begitu. Kira-kira sama. Panggil. Maknanya bukan letak papan, sekarang letak papan. Papan tak gelosok pergi depan, tak gelosok belakang. Dan muka tengok tempat sujud. Baru dia sama, jangan tengok kaki. Tengok kaki tak kosong. Masa tu lupa kaki pula dah. Duk tengok kaki. Tu tengok kaki kawan belah ni siapa dia tu berbulu-bulu macam kenal. Tengok tempat sujud. Kerana bila kita tengok tempat lain dia mengganggu. Ada mengganggu. Itu. Baik. Ketiganya memandang ke tempat sujud. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim, rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa setengah orang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa mereka berada dalam sembahyang. Hadis sahih, memandang ke atas atau menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang adalah dilarang, kerana perbuatan demikian bertentangan
dengan dasar khusyuk yang menjadi roh sembahyang. Dia kata sembahyang tengok tempat sujud. Sembahyang tengok tempat sujud. Kalau tengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tak batal selagi mana tak pusing dada. Pusing dada boleh batal. Kalau pusing muka kat sini, tengok sini, tengok sana, tak batal. Tetapi makruh. Sunat bila dia semayang, dia tengok tempat sujud. Kecuali satu saja, bila dia semayang tak payah tengok tempat sujud. Semayang apa? Semayang? Ketika kita semayang di dalam Masjidil Haram depan Kaabah, dia suruh tengok Kaabah. Faham? Itu saja. Bila kita semayang dalam Masjidil Haram, kan Kaabah duduk depan, tengok Kaabah. Ni ada, tengok Kaabah. Itu tak apa. Yang keduanya, yang tak payah pandang tempat sujud, satu lagi apa dia? Kena buat periksa sama. Betul. Satu lagi apa dia? Macam mana? Tak dengar. Satu, ketika kita semayang dalam Masjidil Haram, tengok Kaabah. Tak apa, tak tengok tempat sujud pun tak apa. Yang kedua, ketika baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jari yang kan? Tengok jari itu sampai salam. At-tahiyatul mubarakatuh salawat, tengok lagi apa dia tempat sujud. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila jari yang kat asyhadu an la ilaha illallah, tengok jari itu. Tengok jari itu. Sampai bagi salam. Ataupun sampai bangun daripada tahiyat. Saya biasa sebut dah dulu kan. Kalau kita ikut imam. Kalau kita ikut imam. Saya rasa saya sebut dah, kalau sebut pun tak apa ulang sekali lagi. Kita masuk rakaat yang kedua. Tu imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Faham tak? Itu. Kita baca tahiyat awal. Bagi. Jadi oleh kerana tahiyat awal pendek pada tahiyat akhir. Tahiyat awal pendek pada tahiyat akhir. Itu. Maka kita sudah dulu tu imam tak sudah lagi, tak bagi salam lagi, kita sudah dulu. Kebanyakan kita dia diam tau. Diam. Dalam semayang tak boleh diam. Faham tak? Semayang tak boleh diam. Kalau yang betul sekali jangan diam. Contohnya kalau kita semayang fardu. Kita semayang fardu, tu imam baca iftitah, kita baca iftitah. Tu imam baca surah, kita dengar tu imam baca, kita diam. Diam tu bukan diam saja, kita dengar tu imam baca. Pada sagi tu imam habis baca Fatihah, kita pula baca Fatihah. Pada baca Fatihah. Gitu juga masa kita nak turun rokok. Pasal apa? Allahu Akbar. Nak bangkit daripada sujud, Allahu Akbar. Pasal apa tak? Allahu Akbar. Pasal kalau kita nak turun rokok, Allahu Akbar, nampak tak kosong? Kosong. Sebab itu ulama kata sunat kita panjangkan, jangan bagi kosong, jangan bagi diam. Faham tak? Itu. Bila kita nak bangkit lagi, Allahu Akbar, boleh, tapi sekejap lagi kita bangun kosong, jangan. Sebab tu ulama suruh panjangkan. Allahu Akbar. Soalnya sekarang tu imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Faham tak? Kita nak bangun tak boleh lagi, tu imam tak bagi salam. Tu imam belum bagi salam. Apa yang kita nak buat masa tu? Sebab tu ulama kata baca tahiyat sampai habis. Faham? Tahiyat akhir tu baca sampai habis. Walaupun kita baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir sampai habis. Tahiyat awal tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tak apa, tak apa. Ya masalah. Nak baca takut tak boleh, tak boleh, apa selawat?
Daripada selawat ada dua. Satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi selawat panjang, selawat Ibrahimiyah, yang itu nama dia. Selawat apa pun tuan-tuan sekalian, yang paling afdal selawat Ibrahimiyah. Paling afdal. Tu paling afdal. Sebab tu kalau nak pergi haji kan, kita buat haji, buat umrah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dalam perjalanan tu kita buat umrah apa semua diselangi dengan selawat. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Ya benar, itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Habis tu imam tak habis lagi, baca lagi doa-doa apa, tak apa, walaupun kita baca tahiyat awal, supaya dalam sembahyang kita tak kosong. Faham tak? Sama juga kita baca tahiyat akhir, tok imam baca tahiyat akhir, tok imam kita sudah ada, tok imam tak sudah lagi, baca doa. Karena disunatkan kita baca doa lepas tahiyat. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Kan itu? Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunlah dosa-dosa aku buat dulu-dulu. Bayang, dulu. Wa ma akhartu, ampunkan dosa aku buat la ni buat dosa juga. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu, ya Allah ampun dosa aku buat melampau-lampau. Tak heran korang, semua orang nampak buat. Wa ma asrartu, ya Allah aku minta ampun dosa aku buat sengat-sengat. Hak ni aku seorang je tahu, bini aku pun tak tahu, laki aku pun tak tahu. Wa ma asrartu. Sudah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ya Allah ampunlah semua dosa-dosa yang kau tahu tentang diri aku. Anta muakhiru wa anta engkau lah yang awalu wal akhir, engkau yang awal, engkau yang akhir, engkau tahu tentang diri aku. Cukup baik baca yang tu selepas tahiyat. Jadi jangan duduk diam. Jangan duduk diam. Banyaknya duduk diam kan, diam di tahiyat awal ni nak baca tahiyat akhir tak boleh. Tak apa, kecuali kalau kita sembahyang memang baca tahiyat awal. Janganlah pergi baca hak tahiyat akhir tu. Ni kita ikut imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Imam sudah dah, imam tak sudah lagi, kita sudah dah baca sampai dia bagi salam kita bangun. Tak apa, jangan duduk dalam sembahyang, jangan melengung. Tak? Melengung tak tahu kau duduk, tak boleh. Sembahyang ni dia lepas satu persatu buat. Faham? Kalau ikut jalan sembahyang mana kita berhenti? Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Habis yang tu bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Habis yang tu kita baca surah. Cuba kita tengok kita main zuhur tu orang. Mana dia berhenti? Habis tu Allahu akbar rukuk. Sambung pula subhanallahil azim bihamdi. Allahu akbar. Sambung pula Allahu akbar. Tak berhenti sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mulut kita ni sentiasa membaca. Faham? Ha? Sebab itu pada hujung hadis ini dinyatakan bahawa memandang ke atas atau menoleh ke kanan ke kiri dalam sembahyang adalah dilarang kerana perbuatan demikian bertentangan dasar khusyuk yang menjadi roh sembahyang. Sebab itu pada hujung hadis ini ada dinyatakan bahawa baginda menegur dengan sekeras-kerasnya perbuatan merosakkan khusyuk itu. Dalam hadis yang lain diterangkan bahawa cara sebaik-baik hendaklah memandang kepada tempat sujud. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa memandang ke tempat sujud dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak dan hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh ialah sunat. Jangan pandang ke lain. Satu. Yang paling baik dia suruh bila kita nak sembahyang, jangan sembahyang di tengah-tengah. Dia suruh cari satrah, cari dinding, cari tepi tiang. Kalau kita main sunat, tepi tiang jangan betul-betul menghadap ke tiang. Jangan betul-betul menghadap ke tiang. Kalau tiang macam ni, tiang ni kita nak masuk masjid, kita duduk gini, sengit sikit pada tiang. Jangan betul-betul tiang, tak kena. Gini ataupun begini.
Nah itu. Jangan sama dengan tiang kalau kita nak pergi tiang. Ataupun kita rapat ke dinding. Ataupun kita terus ke depan ada dinding. Supaya di depan kita itu tak banyak sangat benda. Tak ada. Sebab jauh banyak apa? Jauh pandangan banyak apa orang Melayu sebut tu? Jauh perjalanan apa semua. Maknanya banyak benda kita tengok, banyak benda kita fikir. Macam saya pekat tuan-tuan sekalian ni. Saya tak fikir banyak sebab banyak kau duk ngangau dengar saya ceramah je. Senanglah. Tapi kalau kawan tu sembang tu, kawan sembang tu, dia jadi kepala saya jadi banyak dah. Tu saja kekah kadang tu. Dia jadi banyak sebab saya tengok banyak benda. Mun pagi. Itu. Sama juga dalam sembahyang. Dalam sembahyang, kita elokkan tengok banyak benda. Jadi antaranya ialah tengok tempat sujud. Sebab tu kalau tengok sejadah lah, yang paling baik sekali sejadah yang kosong. Kita kira orang nak jual ni, dia nak buat bagi lawa, kita beli sejadah lawa. Tanya hang beli di mana sejadah ni lawa sangat? Mana? Jadi kalau kita tengok ke sejadah tu pula, sejadah pula ada berbelik-belik kau ni pusing-pusing kat ni apa semua. Lebih baik kosong. Mungkin tuan-tuan mungkin tak pernah kau nak jumpa Tuan Aziz, Allah yarham. Saya alhamdulillah Allah Taala bagi banyak juga masa dia. Dia bila dia semayang, orang bagi sejadah. Dia akan kalih sejadah tu kat belakang. Dia akan kalih sejadah tu kat belakang. Kalau pi di apa dia masjid dia pun sejadah tu dia kalih kat belakang. Dia kalih kat belakang. Ada. Semua dia sejadah dia kalih kat belakang. Sebab dia tak suka sejadah dia ni ada color-color ada apa semua tak suka. Dia suka kosong. Ada. Sebab dia nak tengok di depan tu kosong. Faham? Itu. Jadi masalah kita pula sekarang, kita ni semayang tengok di depan. Kadang-kadang ialah dia tunduk je, tak tunduk ada dia jengok tengok di atas pula. Di masjid pula, depan pula letak TV. Buh TV, ada gambar Ustaz Anu, ada forum, ada ceramah, ada program Isra. Keluar piak-piak, keluar kuno, keluar ni. Cerita ni, kau duk tengok lah tu. Lahor. Ada. Depa kira canggih, buh TV besar pula tu, piak ni. Duk tengok keling tengok. Lepas tu fikir pula keling. Walaupun tengok sat-sat. Saya rasa bubuh TV yang besar-besar depan ni waktu semayang berjalan TV tu merugikan. Allah tak belakang-belakang pun di depan masa apa? Sagi masa wirid, sagi pun malam ni Ustaz Mutalik. Malam ni Ustaz tak main kosong, malam baca Yasin. Wirid apa? Saya tak tahu. Ada. Sebab kita kira canggih je, sepatutnya tak boleh letak TV tu di depan, tak boleh. Masa biar kita depan kita kosong, tak ada benda lain yang mengganggu kita. TV sangat mengganggu. Kena pula dia buat, pandai pula dia buat kelak pecah itu. Sambung. Seronok orang tengok yang tu. Prak bagi pula tu semua tu. Tu semua serabut kepala otak semua. Nada. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang mukmin yang adalah mereka itu khusyuk. Maksudnya khusyuk tu nombor satu. Ada pula orang kata kita ni kalau khusyuk ada apa benda pun kita tak ingat kita tumpu. Boleh kan lagu tu? Kalau boleh sungguh tak apa sebab taraf kita bukan macam para sahabat. Sahabat-sahabat dulu bila depa semayang depa tak dengar apa tau sebab khusyuk betul tak dengar apa. Bising pun tak dengar. Suara pun tak dengar. Anak kriya pun tak dengar. Dia pesan pula anak, masa aku semayang apa nak bising-bising aku takkan dengar sebab sepenuh hati tumpulah semayang sampai tak dengar bunyi-bunyian. Kita dengar, mana tak dengar. Tengah semayang bunyi telefon dengar. Dulu tak dengar. Sebab tu kita kena jaga. Dulu sakat dia khot je di depan tu. Sebab tu masjid ni depan tu sepatut bahasa lain dia kena plain, tak ada apa. Setengah tu khot pun tak bagi tulis. Kadang-kadang dia tulis khot tu dia tulis khot tentang faham lah. Alif kepala fa, ekor ya, ekor fa duk tang ni. Dia pusing pula kepala ra duk kat ni. Dia pusing orang-orang khot kan. Tangan saya tak seni dulu belajar tak jadi. Jadi duk semayang tak tahu dia tulis apa. Duk tengok tani ekor fa, tani kepala ya. Tadi sampai kesudah semayang dia kira tu. Ada.
Boh. Sebab itu kena apa dia ni? Kena tumpu semayang ni, kena tumpu. Pagi. Jangan ganggu jangan. Semua. Faham tak? Jadi sebab tu dia akhirnya sebab tu dia suruh kita tengok tempat sujud supaya pandangan kita tak jauh. Yalah kadang-kadang kita terkeling juga. Keling mana tak keling tengah semayang. Pergi keling TV tu pula. Dia bukan siap tulis gambar ustaz dah ada pula. Kau duk baca lah semayang. Sedar bagi salam, esok main semayang pula. Sedar bagi salam, esok main semayang, sedar bagi salam. Tak ada apa semayang. Semayang tak ada apa. Masjid-masjid patutnya kena ambil perhatian lah. Pagi. Tak ada masjid yang dia apa dia? Dia boleh ejahkan waktu semayang dia tulis solat. Apa semua tu. Kadang-kadang ejah tu boleh miring ke? Benda je manusia ejah. Tak? Itu. Baik, itu khusyuk lah. Sebab itu pada hujung hadis ini ada yang dinyatakan baginda. Yang keempat membaca doa iftitah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard ila qalil minal muslimin. Allahumma antal mul, Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduh, hingga akhir. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda biasanya apabila berdiri hendak mengerjakan sembahyang, ia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hingga akhir bacaannya, minal muslimin. Allahumma antal mulk, la ilaha illa anta rabbi wa inna abduk. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Banyak lagi hadis-hadis menerangkan doa iftitah dengan lafaz yang berlainan. Dia kata doa iftitah ni macam-macam lafaz berlainan, macam tahiyat jugalah. Kita dengar orang lain baca agak berbeza sikit dengan kita kerana berbagai-bagai lafaz iftitah. Itu. Alim ulama dalam mazhab Syafi'i memilih doa iftitah seperti berikut. Hak ni ulama-ulama kita ajak, bahkan daripada kecil-kecil dulu pun kita baca tahiyat macam tu. Kecil-kecil dulu pun kita baca iftitah macam tu. Cuma kalau kita tua-tua ni rajin hafal iftitah dengan kafiat dan cara baca yang berbeza sikit, yang kita dah baca lama dah, asalkan benda tu ada tempat ambilan dia, tak apa. Ada. Itu. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kita nak baca. Allahu akbar, Allah yang besar akan sebesar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diri aku bagi yang menjadi tujuh lapis langit dan bumi. Siapa dia? Allah. Hanifan muslima, saya ni orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrikin. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, ibadat aku. Nusuki ni ibadat, ada kata ibadat haji, nusuki. Sebab tu kalau kita pergi kursus haji dia panggil apa? Manasik haji. Ada manasik. Manasik tu inna salati wa nusuki. Nusuk. Batu haji panggil nusuk. Itu. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadah hajiku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, aku tidak syirik baginya, wa bizaika umirtu, itu disuruh, wa ana minal muslimin, saya orang Islam. Itu makna dia. Tu makna saya dah baca dah tadi. Tengok, doa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratul ihram dalam sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Iftitah ni sunat baca. Makna tu saya baca dah tadi, ambil bawah pada makna tu nah. Itu. Sunat baca semua dalam sembahyang kita kecuali beberapa tempat tak payah baca iftitah. Sembahyang apa tak baca iftitah? Beberapa tempat. Yang pertama, sembahyang mayat tak ada iftitah. Yang kedua, tak baca iftitah. Yang kedua tak baca iftitah. Jamaah mayat. Yang kedua, siapa boleh jawab?
Yang pertama mayat, yang kedua jawablah Ustaz, salah pun tak apa. Saya ajak belum penat sikit hari ni nak berhenti awal. Pertama mayat, kedua ramai-ramai seorang pun tak mau jawab. Mayat apa? Tak baca iftitah. Kena baca Astagfirullah khairi, kena jerekah kot. Yang kedua sembahyang orang masbuk, tak baca iftitah. Betul tak? Masbuk baca iftitah pasal apa? Masbuk baca Fatihah terus. Pada yang pertama mayat, yang kedua mayat masbuk. Masbuk tak ada baca iftitah dah, masuk-masuk baca Fatihah terus. Kalau baca iftitah jadi macam mana? Kalau baca iftitah tu imam rokok, dia tak boleh rokok lagi. Pasal apa yang hampir baca iftitah? Han tak boleh rokok lagi. Han kena baca Fatihah kadar mana han baca iftitah. Betul tak? Ingat dah. Bukan tak tahu. Nak kata apa tu tak teringat tu. Itu. Mayat-mayat tak baca iftitah, yang kedua mayat masbuk lah, orang masbuk. Orang masbuk tak baca iftitah. Boleh dah. Panggil. Kita tanya, kita jawab. Sihat banyak depa. Panggil. Baik. Kandungannya ialah doa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratul sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Main sunat apa? Sunat baca iftitah. Ada sunat main iftitah. Main sunat baca iftitah, sunat baca surah sama aja. Termasuk sembahyang sunat ba'diyah qabliyah pun. Cuma malaslah nak baca sampai sunat. Kandungan ialah memuji Allah Azza wa Jalla dan mengakui kalimahnya, kelemahan diri sendiri serta berserah bulat-bulat kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu doa iftitah ini hendaklah dibaca dengan sepenuh hati dan ikhlas serta dipahami maksudnya. Jadilah tuan-tuan dulu membaca auzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya apa? Kalau tak mau tanya, saya nak tanya. Nak tanya apa? Kalau kita masuk masjid, kita naik bas, dah janji nak tanya, saya tanya sungguh. Ni. Baik, kita mai satu van singgah kat masjid. Sampai-sampai Tok Imam dah rakaat 3 dah. Mayan asar. Ada? Mayan asar. Panggil. Kita ada 2 pilihan. Sebab kita pun satu van. Tok Imam pun ada, boleh jadi imam. Kita pun masuklah masjid satu van. Panggil, satu van. Kita ada 2 pilihan. Sama ada semua pergi ikut Tok Imam tadi dan satu rakaat lagi. Ataupun kita tunggu Tok Imam tu bagi salam, kita buat jemaah lain. Hak mana afdal? Jawablah, ada orang tu tanya. Hak mana afdal? Ikut imam. Ikut imam rakaat tu afdal. Betul. Pakai teka ke tuan-tuan mengaji? Tuan-tuan mengaji kitab ke tuan-tuan pakai teka? Ni bukan teka-teki tau. Faham dah soalan saya? Bukan jamak, bukan apa. Kita baru sampai satu kereta dengan anak pinak kita, menantu pun ada, menantu tu start sikit lah. Faham? Naiklah satu kereta. Sampailah di masjid. Tengok belok kita masuk dalam masjid, Tok Imam rakaat yang ketiga dah. Kita ikut Tok Imam tu. Ada? Ataupun kita tunggulah bagi Tok Imam tu bagi salam. Lagi kita jemaah lain sebab kita dapat 4 jemaah, yang ni dapat 1 saja. Mana afdal? Jawab dua-dua, mesti salah satu kena. Dalam kitab sebut, masuk kitab Furu' Masail sebut, yang afdalnya tunggu Tok Imam tu bagi habis, bagi salam, kamu jemaah. Jangan jemaah masa Tok Imam tu duk ada. Ini mana-mana pun boleh, ikut terus pun tak apa. Ada. Tapi kalau tahu hukum fiqh yang mana afdal, tak apalah, dia pun dah 3 rakaat dah, sekejap dia nak sudah apa semua dah, kita tunggu sat. Dia bagi salam, kita qomat berjemaah. Tak apa. Itu lebih afdal daripada kita pergi ikut yang nak last ni dah. Ada. Kalau tanya afdal, yang mana afdal? Ada. Itu.
Kalau nak ikut mana-mana pun boleh, ya tak? Ni kita nak tayar mana afdal. Sebab tok imam tu dah nak sudah dah. Faham tak? Kita pun ada boleh jadi tok imam. Apa semua tak apa, tunggu buat jemaah lagi. Itu afdal. Nah, jadilah tiap-tiap hari saya tanya, tiap-tiap minggu saya tanya satu soalan. Habis ya, tak ada apa dah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, membaca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a amalan salihah sa'adatan daran husnul khawatim taqarzuqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.